kan, satu lagi dia label hujung dengan hujung kan. Betul. Okey, dengar betul-betul ya. Yang label hujung dengan hujung itu adalah skala interval. Manakala yang label satu per satu, okey, contohnya satu mewakili sangat tidak setuju, dua mewakili setuju, dua mewakili tidak setuju, tiga mewakili tak pasti. Yang macam tu, yang di label satu-satu itu mewakili ordinal. Okey, jadi bila kamu nak buat analisis, kamu kena tengok sama ada data kamu tadi tu adalah data interval ataupun data ordinal. Ada analisis yang data interval sahaja yang boleh guna, ordinal tak boleh guna. Okey, saya bagi contoh. Dapat tak? Sebab yang ni dia susah sikit, dia dah complicated dah. Saya bagi contoh lah. Kamu edar soal selidik yang guna Likert scale. Likert scale ni yang itulah, satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga tak pasti, empat setuju, lima sangat setuju. Kamu edarkan soal selidik tu. So bila kamu dah dapat apa semua tu, so kamu analisis menggunakan analisis mean. Kamu tahu tak analisis mean? Ingat tak Tak. masa mengaji matematik dulu? Mean tu apa? Paling kecil, paling rendah. Yang tengah tu ditambah bagi 2 deh. Campur semua bahagi berapa banyak tu, bukan bahagi 2. Kalau kamu ada 20, campur semua bahagi 20 lah. Bukannya campur semua bahagi 2, tu tengah-tengah. Okey? Tahu mean kan? Itu analisis mean. Okey lah, saya bagi contoh lah. Kamu nak analisis mean tu menggunakan data ordinal yang saya kata 5 tadi tu. Kamu analisis lah. Analisis soalan pertama, analisis campur-campur 3, campur 2, campur 1, campur 5, campur 6. Campur 6 tak ada sampai 5. Campur 4, campur 3, campur 1. Yang 3-3 tu yang orang tanda tu lah kan. Lepas tu katakanlah 30 orang kamu punya responden. So kamu bahagi dengan 30. Saya nak kena tulis dekat whiteboard ke? Nak tulis dekat Jamboard saya tak ada pen. Apa, kamu imagine lah. Boleh tak? Nampak? Faham tak sekarang ni? Faham. Okey. Lepas tu dapatan kamu cara-cara guna kalkulator tu, okey, 2 campur 4 campur 5 campur 1 campur bahagi dengan 30, kamu dapat 3.5. Mean dia 3.5. Okey. So macam mana kamu nak interpret 3.5 tu? Sedangkan kamu kata 3 tak pasti, 4 setuju. Betul? 3.5 kamu nak kata apa? Tak boleh nak kata. Sebab data ordinal tadi tidak sesuai dianalisis dengan menggunakan analisis mean. Sebaliknya data interval pula kamu letak 1, kamu letak 5. Okey, kamu letak 1, kamu letak 5 ataupun 1, 7, 1, 10. Okey. Yang itu kamu boleh analisis mean sebab kita tahu untuk data interval ni setiap perbezaan tu adalah sama. Beza antara 1 ke 2 tu adalah banyak tu. Contoh banyak ni. Nampak tak? Banyak tu. Okey. Beza 2 ke 3 pun banyak tu. Kamu nampak? Kamu faham tak ni? Pasal Macam blur-blur gitu. Saya dah ada puasa ni. Lagi kering ayat liang lagi. Faham tak pun? Saya tunjuk. Okay. 1, 2, 3, 4, 5.
Okey. Ni data interval ke data ordinal? Interval sebab tak level satu satu. Okey, ni data interval. Okey. Okey, Sean, tengah ni tak ada lah ni. Okey, untuk data interval ni, beza 1 dan 2 adalah sama banyak beza 2 dengan 3. Betul tak? Betul. 3 dengan 4 sama banyak beza dengan 2 dan 3. Kira setiap 2 ni, yang ni, yang ini. Kalau 10 kamu panjanglah lagi sampai 10. Kalau 7 kamu panjanglah lagi sampai 7. Dia adalah sama nilai dia. Okey, jadi kalau kamu buat analisis mean, kamu dapat dapatan 3.5, jadi dia adalah make sense lah sebab dia duduk tengah-tengah ni kita nampak. Berbanding kalau kamu buat yang macam ni. Ni kamu dah label kan, betul? Kamu dah label kan? So kalau 3.5 apa? Sebab kamu tak label 3.5 dekat sini. Kamu hanya label 3 dan juga 4. Tapi kalau interval tadi, saya kata setiap ini adalah sama banyak dia punya beza dia. Jadi kalau 3.5 maksudnya dia kita boleh interpret lah. 3.5 berada di tengah-tengah ini. Tapi kalau yang macam ni ni, ordinal ni, Likert scale ni, 3.5 kamu tak boleh nak kata tengah-tengah ni sebab kamu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 3.5 apa? Tak pasti ke arah-arah nak setuju. Macam tu. Kamu tak tanda pula tak pasti ke arah nak setuju. 4.5 setuju yang nak sangat-sangat setuju. Takkan kamu nak interpret macam tu? Tak boleh. Berbanding dengan data interval tadi. Macam ni. Macam ni kalau dia berada 4.5, 4.7, kita boleh interpret dapatan tadi. Okey, faham tak? Faham. Faham macam tak faham je? Sebab yang interval tu dia tak detail kan. So Ya, betul. Jadi kita boleh interpret yang tengah-tengah tu. Beza yang Likert scale yang kamu label satu-satu tu, kamu tak boleh nak interpret yang tengah-tengah. Kamu pegang yang tu je lah dengan erti kata lain. Okey, kita pergi skala yang seterusnya adalah ratio. Ratio ni adalah satu skala yang mana kosong membawa nilai. Kosong itu membawa nilai. Okey, contohnya adalah gaji. Okey, contoh adalah gaji. Kosong tu membawa nilai. Gaji kamu apa? Kosong. Markah peperiksaan. Kosong tu membawa nilai. Lepas tu suhu. Kosong negatif membawa nilai. Okey, itu adalah ratio. Okey, boleh? Faham tak skala? kenapa kosong? Kenapa kosong? Sebab kosong dekat interval tidak membawa sebarang nilai. Kita tak guna kosong, kita guna 1. Maksudnya kosong dia tak ada nilai untuk interval. Tapi ratio, untuk skala ratio, kosong itu membawa nilai. Maksudnya bukannya gaji kamu kosong, kan? Gaji kamu pelajar, gaji kamu kosong. So maksudnya dalam data ratio, kosong itu membawa nilai. Maksudnya kosong lah, tak ada, bukan kosong tu tak ada nilai, kosong tu membawa nilai. Berbanding dengan interval, kosong tu dia tak ada nilai, kita tak guna pun kosong. Maksudnya, Sebab tu kalau kita tengok ni, dia punya ni, make the difference between variable along with the information the value of true zero. Maksudnya nilai kosong tu membawa nilai. Kosong tu membawa nilai. Ada benda lah kita nak interpret walaupun kamu tulis kosong. Berbanding dengan kat interval tadi tu, kalau kamu tulis kosong kita tak boleh interpret. Dekat ratio dia boleh interpret. Dengan arti kata lain, ratio ni adalah benda yang mana kosong itu membawa nilai. Contoh, kamu nak isi E pemula. Kamu isi lagi E pemula tu.
Kau dah habis belanja dah? Isi Ada isi tadi guna. Dapat lagi? Dapat tak lagi? Duit 1,5. Kamu dapat 1,5 je dah. Saya masa study dulu dapat 200,5. Hidup ini tidak adil, Doktor. Hidup ni tidak adil lah. Kita kerajaan mana doktor? Ini Oh, kerajaan Hidup BN doktor, hidup UMNO. Saya dulu 200,5 tengok. Contoh bilangan kes COVID seharian. Betul? Kosong membawa nilai. Masa kalau kamu isi pemula tu, dia tanya kamu pekerjaan, kamu letak pelajar, kamu letak kamu income, kamu letak kosong, betul? Kenapa ada kosong kat situ? Sebab dia nak bagi tahu kosong tu membawa nilai. Pernah dapat 250 masa setahun. Nasib baik kamu dapat sekali. Saya dapat 2-3 kali banyak tahun ke 4 tahun gaji, 2 tahun master, berapa kali 3-4 kali juga lah dapat. Okay. Okay, faham tak macam tu? Ratio, interval, ordinal, nominal. Maksudnya kita ambil kira lah kan. Kita ambil kira kosong tu. Walau kamu buat test, kamu buat ujian kepada pelajar, pelajar tu salah semua. Dia dapat kosong. Jangan buang dia. Kosong tu membawa nilai, membawa sesuatu dalam dapatan kajian kamu. Okay? Dapat? Doktor nak tanya. Sudah. Kan yang interval tadi kan doktor kan 3.5 sangat tak setuju dengan sangat setuju. Kiranya kalau 3.5 tengah-tengah tu kita punya nak tulis kiranya dapatan macam mana? Okay. Kalau untuk interval, katalah min tu kamu dapat 3.5. Kamu tak boleh kata sangat tak setuju. Kamu cuma boleh kata dapatan kajian menunjukkan 3. Contohnya soalan dia pelajar sangat suka menggunakan aplikasi. Okey. Dapatan menunjukkan pelajar sangat suka menggunakan aplikasi dengan nilai min 3.5. Macam tu. So kita tahulah 3.5 tu dekat mana. Berbanding kalau kamu buat yang ordinal tadi 3.5 kamu nak kata macam mana? Kamu nak kata sebab kamu dah label dah setuju dengan tak setuju tu. Kamu nak 3.5 tu kamu nak kata macam mana? Kita tak boleh nak interpret yang tengah-tengah. Berbanding kalau interval tu kita tak interpret, dia ada awal dengan hujung saja. So tengah-tengah tu kita boleh interpret lah nilai 3.5, 3.7, 3.9. Sebab beza 2 ke 3 ke 4 itu sama dia punya nilai dia. Okey, boleh? Boleh, terima kasih. Okay. Sama-sama. Okey, ada soalan lain? Okey, jadi siapa yang buat soal selidik, okey, sebelum nak buat soal selidik tu, okey, kena tengok data kamu sama ada menggunakan skala nominal, skala ordinal, skala interval ataupun skala ratio. Okey. So kalau kamu nak buat demografi selalunya kita guna nominal dengan ordinal. Lepas tu section yang seterusnya barulah kita guna data interval. Okey, untuk soal selidik, instrumen soal selidik haruslah melalui validity dan juga reliability. Dan juga instrumen yang lain lah mesti melalui proses validity dan juga reliability. Okey. Untuk soal selidik, kamu perlu nyatakan sama ada kamu mengambil daripada kajian lepas ataupun kamu buat sendiri. Saya sarankan kamu ambil soal selidik yang telah dijalankan daripada kajian lepas yang hampir-hampir sama. So maksudnya contoh kajian tu dia buat game, kamu pun buat game tapi dia game bahasa Melayu, kamu game bahasa Arab. So boleh ambil soal selidik tu. Ya, berbanding kalau kamu buat sendiri. Kalau kamu buat sendiri, kamu kena melalui proses pengesahan yang mana kita menggunakan teknik analisis
exploratory factor analysis. Tu lagi renyah lah cerita dia. Master dengan PhD okey lah kalau kamu nak buat sendiri. Tapi untuk degree saya sarankan kamu guna sahaja benda yang sedia ada. So maksudnya kamu ubah sikit-sikit. Kita boleh, kita boleh mengambil dengan kebenaran, mengambil soal selidik kajian-kajian lepas dan menggunakan kepada kajian kita dan kita tukar sikit-sikit lah. Contoh macam saya kata tadi, kalau dua-dua tu berkaitan dengan ke tahap kepuasan penggunaan game, cuma satu game bahasa Arab, satu game bahasa Melayu, so kamu boleh ambil lah yang tu. Okey. Ataupun kamu boleh rujuk 3-4 instrumen yang lepas. So maksudnya soalan pertama sampai soalan 5 kamu ambil daripada instrumen ni, kajian ni, kajian A. Soalan 6 sampai soalan 10 kamu ambil daripada kajian B, sebab sesuai item, kamu nak item tu. Soalan 10 sampai 15 kamu ambil daripada kajian C. Macam tu pun boleh. Tapi kamu kena nyatakanlah hadhil istibana ma'huza minal salasati al-buhus as-sabiqah. Lepas tu kamu tulis lah kurungan lah daripada siapa kajian mana. Okey. Dan setiap soalan daripada soal selidik tu mestilah menjawab persoalan kajian. Contoh persoalan kajian kamu yang pertama adalah mengkaji keperluan pelajar terhadap penggunaan aplikasi. Okey, tu soalan 1 sampai 5. Kamu ambil soalan 1 sampai 5, analisis keperluan ni daripada kajian A. Kamu punya objektif ataupun persoalan kajian kedua berkaitan dengan elemen yang diperlukan dalam aplikasi. So, kamu ambil daripada kajian B. So, 5 sampai 6 tu untuk menjawab persoalan kajian yang kedua. Saya cerita dah kan benda ni kan? Persoalan kajian tu nanti nak kena jawab macam mana apa semua tu kan? Cerita tak dia? Cerita dah awal-awal kan betul? Cerita dah. So, kamu relate balik lah dengan nominal, ordinal apa semua ni dengan awal-awal yang saya cerita tu tadi. Okey. Jelas? Okey, validity, content validity, construct validity, criterion validity. Okey, ni boleh kau masuk sekejap. Okey. Okay, kita ada 15 minit lagi kan? Okey, 15 minit lagi. Okey, untuk validity, kesahan. Okey, untuk kesahan ni kamu perlu menjalankan kesahan instrumen. Kesahan instrumen ini dia ada 3 jenis. Satu konten, kandungan. Satu kriterion ataupun kita panggil kriteria. Yang ketiga adalah construct. Construct ni adalah yang macam saya kata dekat kamu tadi itulah. 1 sampai 5 construct dia adalah keperluan. 6 sampai 10 construct dia adalah elemen. 11 sampai 15 construct dia adalah tahap kepuasan contoh. Tapi dalam satu analisis adalah satu soal selidik. Okey. Kalau kajian di peringkat master dan PhD, saya sarankan untuk kamu menjalankan ketiga-tiga jenis validity. Dan saya pun masa PhD saya jalankan ketiga-tiga jenis validity kesahan ni. Kesahan instrumen saya. Okey. Tapi untuk di peringkat degree, okey, peringkat degree, saya sarankan untuk kamu buat content validity pun dah cukup. Sebab kamu ambil daripada kajian yang lain, betul? Semua kamu tukar sikit-sikit. So kamu cek dari segi kandungan sahaja. So kamu hantarlah kepada pakar. So validity ni macam mana? Validity ni adalah satu proses di mana pakar bidang mengesahkan instrumen kamu dari sudut kandungan, kriteria dan juga konstruk. Okay, kamu di peringkat degree, saya sarankan untuk kamu jalankan proses kesahan di peringkat dari aspek kandungan pun dah memadai. Bukannya kata saya degree tak payah buat validity dah sebab saya degree je, tak. Okay, macam saya kata awal-awal dulu,
Mana hijau basi sama ada kamu peringkat degree, master, PhD, semuanya adalah sama. Cuma membezakan tahap kedalaman kajian kamu sahaja. Jadi, untuk kamu punya degree, kamu kena buat validity dari sudut kandungan. Sama ada kamu soal selidik, kamu punya instrumen kamu adalah ujian, ataupun instrumen kamu ada soalan interview, kamu perlu menjalankan proses validity. Okey, validity ni mestilah daripada kesahan daripada pakar. Pakar ni siapa? Pakar ni kamu yang tentukan. Pakar bidang yang kamu tentukan, sama ada dari sudut pengalaman. Selalunya pakar ni, pandangan daripada hemat saya, dia ada pelbagai school of thought. Ada yang kata pakar ni hanya PhD holder. Tapi school of thought saya, pakar ni adalah sama ada dia adalah PhD holder ataupun dia adalah seseorang yang mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut yang sangat mendalam. Okey, pada pandangan saya, dua tu boleh kita dijadikan sebagai pakar untuk mengesahkan instrumen kita. Okey, berapa orang? Okey, berapa orang? Selalu saya akan bagi menggunakan bilangan ganjil 3, 5, 7, 9. Okey, 9 tu banyak sangat. 3 tu just nice. 3 dan 5 tu adalah just nice untuk kamu nak buat proses validity bagi kesahan instrumen kamu. Okey. Dan orang yang mengesahkan tu tak boleh supervisor kamu. Sebab bias lah supervisor kamu yang check, mestilah supervisor kamu kata okey. Ni dah okey dah ni. Maksudnya ataupun ni tak boleh buat macam ni. Okay, so supervisor ni dia tak boleh mengesahkan, dia tak boleh jadi apa-apa orang berkepentingan dalam kajian kamu ni. Dia hanya boleh isyraf perjalanan kajian kamu sahaja. Okey, boleh? Faham tak validity? Kesahan. Reliability ni nanti kena masuk ni, panjang sikit reliability ni. Okey, faham tak? Boleh tak? Betul. Ha. Maksudnya kalau macam soal selidik ni kita rujuk pada soal selidik sebelum ni, lepas tu kita olah balik sikit-sikit, lepas tu bagi apa nak minta Pakar untuk sahkan. 3 atau 5 orang check tu Boleh? Oh, okey. Untuk mengesahkan kamu punya ni. Selidik. Tapi soal selidik kamu tu, kamu kena tengoklah, tak boleh lah. Kalau kamu nak hantar kepada siapa, pakar, cikgu. Lecturer boleh ke? Lecturer, macam saya katalah selalu, dia adalah PhD holder dan juga orang yang sangat berpengalaman dalam bidang. Contohnya, kalau cikgu, kita sedia maklum tak semua ada PhD holder. Tapi kalau cikgu cemerlang, dia mempunyai pengalaman yang sangat tinggi dalam bidang tersebutlah. Jadi kalau kamu nak memilih cikgu untuk mengesahkan, pastikan dia adalah guru cemerlang ataupun guru yang sangat berpengalaman lah, 20 tahun, 25 tahun jadi cikgu. Macam tu. Saya bagi pandangan hemat saya adalah bolehlah. Ataupun PhD holder, lecturer lah untuk mengesahkan kamu punya instrumen kajian kamu tu. Okey, boleh? Time nak minta check tu just cakap macam mana. Okey, selalu kita akan buat surat. Surat untuk meminta menjadi pakar bagi pengesahan instrumen. Okey, pakar pengesahan instrumen. So macam tu. So dia akan check lah kamu punya tu. Okey, dia akan check kamu punya soalan apa semua tu. So kalau dia akan komen lah dari sudut kandungan saja, sebab kita buat kesahan kandungan. Kalau kamu kena bagi tahu lah, kamu nak minta dia check kesahan kandungan ke, kesahan konstruk ke, ataupun kesahan kriteria ke. Okey.
Okey, boleh. Ada soalan? Doktor, so kita kena buat pengesahan dengan pakar ni sebelum kita buat interview lah kan, Doktor? Ya, betul. Sebelum kamu nak menjalankan, bila dia dah sah, bila instrumen kamu tu dah menjalani proses validity dan reliability, barulah kamu boleh pergi ke lapangan. Okey, sebelum ke lapangan tu ada satu lagi proses, nama dia adalah kajian rintis. Okey, yang tu lepas raya lah kita masuk kajian rintis tu. Boleh secara online macam ni. Okey, ini dipanggil face to face. Kalau macam ni, grup macam ni, kalau kamu dengan saya saja, kita panggil face one by one lah. Kalau macam ni, ramai-ramai macam ni, kita panggil focus group. Tapi 59 ni tak focus group dah lah. Focus group ni 10 ke 12 orang macam tu, kita panggil focus group teknik untuk interview. Boleh dijalankan secara online. Okey, boleh. Jadi minggu depan raya, so hari Khamis minggu tu tak ada kelas saya. Tak habis, baru hari raya ketiga kan. Makan lemang pun tak habis lagi. So kita jumpa minggu yang satu lagi. Okey? Kamu punya cuti mid break bila? Berapa hari bulan mid break? Cuti setengah sen. Dia sekali dengan cuti raya, Doktor. Dia sekali dengan cuti raya. So 30 hari bulan lah. 4, 5, 30 6. Oh, sekali dengan cuti raya loh. Kesiannya. Kursi kan meja. Tu lah. Jamak. Loh, maksudnya dia buat sekali tak ada cuti mid break dah lah. Tak ada. Kesian. Oh, so kena kira cuti mid 2 sampai 8 kalau kesiannya. Tak apalah. Kamu nak buat macam mana, ada opsi kata lagu tu, kita nak terima je lah kan. Kalau tidak boleh cuti seminggu lagi ya. Cuti raya, cuti mid break. Betul, Dia, Doktor. itulah opsi dah susun awal ya. Kamu je yang lalai ya. Okey. Ada soalan lain? Kalau macam tu kita jumpa 12 hari bulan lah. 5 tu dah cuti mid break. Saya tak kata cuti raya lah. Saya kata cuti mid break lah, bagi hati kamu ni tak memberontak sangat. So 5 hari bulan cuti mid break. Kita jumpa balik 12 hari bulan. Boleh? Boleh, Doktor. Boleh. Ada soalan Doktor, sebelum kita akhiri kelas kita? Okey, kalau tak ada saya ucapkan Betul. ya. Nak tanya. Yang interval tadi kan, dia kena point-point ke? 3.5, 4.5 ke macam mana? Tak, 3.5, 4.5 tu dapatan kamu nanti. Dapatan kamu nanti. Kalau kamu punya untuk soal selidik tu, kamu letak 1 sampai 10 je lah. 1 sampai 7 ataupun 1 sampai 5. Maksud yang perpuluhan tu, bila mana kita dah analisis nanti. Oh. Dapatan dia tu nanti. Okey. Ada soalan lain? Doktor nak tanya. Sila. Betul yang forum dekat My Guru tu kena buat Buatlah. Jawab. Okay. Ya Allah. ya, Doktor, saya nak ulas soalan Fatih tadi. Okay, kalau Kamu pula nak mengulas. Tuannya mana? tak tahu dia bagaimana. Sila. Kalau kajian macam kita buat Ya, biasa. kau tu kajian Fatih ke kajian kamu? Kamu guna nama dia? Tak, memang tadi memang dia tanya pasal kajian kepustakaan, memang dia tanya saya tanya Doktor. Okey. Saya nak ulas lah, saya macam kurang faham sikit. Okay, kalau kajian biasa kita buat interview kan orang kan untuk dapatkan dapatan hasil kan. Tapi kalau kajian kepustakaan kita tak interview siapa-siapa pun. So kita nak dapat dapatan kajian tu macam mana, Doktor? Okey. Nature kajian kepustakaan. Okey, sekejap saya baca ni. Tak masukkan mungkin pergi sekolah ada macro teaching. Okey, untuk berkaitan dengan macro teaching ni saya rasa
Dr. Saipul, Dr. Yazida dengan Dr. Zalimah dah maklum dah. Saya rasa semua dah maklum kepada pelajar untuk buat makro teaching pada hari Rabu ataupun pada hari yang tak ada lecture. Jangan, dia dah bagi tahu dah dekat kami semua, mereka tidak pernah membenarkan kamu pelajar-pelajar untuk buat makro teaching pada waktu ada lecture lain. Okay, so kalau kamu yang buat, so uh, itu kamu punya ni lah, okay, kamu punya, kita kata, masalah kamu lah. Nasib baiklah saya ni jenis tak berkira. Kalau ada pensyarah yang berkira marah-marah tu, nasib kamu lah, sebab kami semua memang dah dimaklumkan oleh pensyarah di AP 3046 tu, yang mana mereka dah suruh pelajar-pelajar untuk buat makro teaching pada hari Rabu yang tak ada kelas ataupun pada hari lain yang mana tak ada kuliah. Dia bukanlah menjadi satu alasan rasmi untuk kamu tak masuk kelas, pergi buat makro teaching. Tapi kalau guru saya tak apalah, saya tak ada lah kisah sangat pun, sebab ini FYP je. Okay? FYP je. FYP. Okay? Tapi kalau pensyarah lain tu, kalau dia tak benarkan, kamu tak boleh lah. Memang kamu tak boleh kalau dia tak benarkan. Okay? Dia bukanlah satu alasan rasmi yang kamu boleh guna suka-suka hati. Saya nak pergi makro, saya tak boleh masuk kelas ustaz sebab saya nak pergi makro. Okey, tak boleh ya. Salah di sisi undang-undang UPSI. Okey. Jelas yang berkaitan dengan makro, saya harap tak ada lagi lah isu pelajar guna alasan makro untuk tak masuk kelas. Bukan kelas saya ada dalam berapa orang ya, tapi saya okey je. Kelas-kelas lecturer lain. Okey, mereka mengadu juga Okey, ada pelajar guna waktu lepas untuk pergi buat makro. Okey, kalau boleh sepatutnya kena selesaikan makro tu pada tempoh yang diberikan, pada mengikut apa yang lecturer Dr. Zalimah, Dr. Yazida dengan Dr. Saipul maklumlah dalam kelas. Okey. Apa tadi soalan? Lupa dah berhenti kat kamu. Saya ulang lagi ke doktor? Nature ni. Okey, untuk nature kajian kepustakaan, dia tak sama dengan nature kajian lapangan. Nature kajian kepustakaan adalah kita bermuamalah dengan buku, bermuamalah dengan dokumen. Okey, yang mana dia tak ada instrumen kajian, dia tak melibatkan sampel kajian, okey. Berbanding dengan kajian lapangan, dia melibatkan kita bermuamalah dengan manusia. Okey, sebab kita sains sosial ni bermuamalah dengan manusia lah, tak kalah